Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih kerana bersama saya dalam laporan laksana kelima pada hari ini. Seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Ahad, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat telah dilanjutkan sehingga 9 Jun. Ini adalah ekoran nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara serta pandangan masyarakat yang mahukan kerajaan terus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memerangi COVID-19. InsyaAllah, moga saudara dan saudari sama ada di rumah maupun yang telah mula bekerja, teruskanlah kerjasama anda. We have made great strides in the fight against COVID-19. Stay the course to ensure our victory in time to come. Merujuk kepada semangat kerjasama di antara kita, semalam saya amat tersentuh apabila membaca laporan berita mengenai adik Nur Afia Kristina Zamzuri, ni pelajar sekolah berumur 9 tahun. Beliau menggunakan masa lapangnya untuk menjahit pakaian pelindung diri, PPE, untuk petugas barisan hadapan. Berasal dari Kuala Pilah, Nur Afia mula menjahit sejak berumur 5 tahun. Kini dia menjahit sehingga 4 PPE setiap hari untuk diberikan kepada hospital tempatan. Alhamdulillah dan terima kasih adik Nur Afia. I'm humbled by your efforts to support our frontliners. So thank you. Pada minggu lalu, saya telah mengadakan lawatan kerja Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Pelabuhan Kelang. Di sana, saya berpeluang melihat sendiri usaha-usaha yang diambil oleh pegawai kastam dan juga immigration dalam memastikan operasi pelabuhan serta aktiviti perkastaman berjalan lancar. Sepadan negara terus dilindungi walaupun berdepan dengan COVID-19. Terima kasihlah frontliners di Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Jabatan Immigration Malaysia. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sejak PKPB bermula, seramai 6.64 juta ataupun 43.6% pekerja telah kembali bekerja. Alhamdulillah, pembukaan ekonomi berperingkat berjalan dengan amat teratur. Ketika lawatan kerja saya ke Pelabuhan Kelang minggu lalu, saya melihat sendiri usaha-usaha pembukaan semula ekonomi. Sememangnya COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada aktiviti pelabuhan kerana ia mengganggu rantai bekalan bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di peringkat global. This unprecedented situation reminds us of how interconnected the global economy is. Ini juga adalah peringatan kepada kita bahawa kesan COVID-19 dirasai oleh ekonomi seluruh dunia dan usaha memulih dan membangun ekonomi akan mengambil masa. Saudara dan saudari yang dihormati, izinkan saya terus berkongsi status pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin pada minggu ini. Kita mulakan dengan langkah-langkah di bawah matlamat pertama prihatin, iaitu lindungi rakyat. Pertama, Bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN. Antara 4 hingga 10 Mei, bayaran fasa kedua telah bermula melibatkan 5.79 juta penerima dengan jumlah 2.63 bilion ringgit. Bayaran fasa kedua akan diteruskan pada minggu ini. Bagi mereka yang tiada akaun bank ataupun berstatus gagal kredit, penerimaan bayaran secara tunai akan dibuat ataupun akan boleh dibuat daripada BSN mulai 14 hari bulan Mei. Ini dianggarkan akan melibatkan 800,000 penerima dengan peruntukan 300 juta ringgit.
Daripada 8.3 juta penerima yang telah diluluskan, pencapaian pembayaran fasa pertama adalah pada kadar 96%, manakala fasa kedua yang sedang berjalan ini di tahap 49%. Saya telah mengingatkan pegawai kementerian agar memastikan pembayaran disampaikan dengan secepat mungkin dan bayaran dijangka disempurnakan menjelang hujung minggu ini. Mulai 9 Mei yang lalu, pemohon yang telah membuat permohonan baru dan rayuan telah boleh menyemak status layak BPN mereka. Alhamdulillah, 2.3 juta permohonan telah diluluskan selepas melalui proses disemak silang oleh 10 agensi kerajaan, termasuk LHDN, SSM, JPN dan lain-lain. Kelulusan ini melibatkan peruntukan tambahan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Pembayaran bagi permohonan baru dan raduan yang diluluskan akan bermula 15 Mei 2020. Jumlah yang besar ini telah menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan rakyat dilindungi. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu yang berbangkit. Ada pemohon yang gagal layak BPN kerana pelbagai faktor berdasarkan kepada proses semak silang antara 10 agensi yang saya sebutkan tadi. Pihak Kementerian Kewangan menerima pandangan di mana terdapat kemungkinan bahawa mereka yang benar-benar layak telah tercicir daripada menerima BPN. Contohnya, ada yang kehilangan pekerjaan pada tahun ini disebabkan COVID-19 dan status terkini tidak dirakam di dalam pengkalan data. Ada yang data pasangan belum dikemas kini. Ada juga yang berdaftar dengan SSM atau merupakan pengarah syarikat tetapi syarikat berstatus tidak aktif, tiada pendapatan dan sebagainya. Sehubungan itu, kementerian telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh rayuan BPN sehingga 31 Mei. Pemohon yang tidak lulus boleh menghantar email berserta dokumen berkenaan kepada rayuan.bpn@hasil.gov.my ataupun pergi ke mana-mana kaunter LHDN seluruh negara. Kami tidak janji semua rayuan boleh diluluskan, tetapi mana-mana rayuan yang memenuhi syarat dan munasabah dengan bukti dokumen yang berkaitan, insya-Allah boleh diluluskan. Secara keseluruhannya, sehingga 10 Mei, seramai 10.6 juta rakyat Malaysia merupakan penerima BPN dengan peruntukan sebanyak 11 bilion ringgit, iaitu tambahan 1 bilion ringgit daripada peruntukan asal 10 bilion ringgit. Komitmen kerajaan untuk membantu rakyat memang tidak berbelah bagi. Pada kesempatan ini, izinkan saya berkongsi sebuah video ringkas mengenai seorang penerima BPN yang menetap di Wangsa Maju. Beliau ditimpa kemalangan jalan raya beberapa tahun dulu dan menghadapi kesukaran berjalan. Kini beliau dijaga oleh anaknya sepenuh masa. Duit BPN digunakan untuk menampung keperluan harian dan meringankan beban seharian. Apa yang ingin saya katakan ialah kerajaan sedar cabaran yang dihadapi rakyat dan akan membuat sedaya upaya untuk memastikan rakyat dilindungi. Ini adalah amanah kita sebagai kerajaan. Kami sangat bersyukur kerana ada ingatan perhatiannya daripada pihak pemerintah pada kerajaan. Kalau boleh diteruskanlah taruhan ini kepada tahun-tahun yang akan datang. Sangat besar sebab maklumlah kita dapatan kurang tak cukup. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat membantu yang apa yang kita berusaha nak beli ubat ke, nak beli apa ni, nak beli vitamin kan, beli apa hal apa-apa. Saya telah menerima bantuan sepenuhnya dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan yang perhatian tentang orang-orang sebagai saya, warga emas ini, dan juga warga-warga yang sama dengan saya. Seterusnya, program I Lestari KWSP.
Pada minggu lalu diumumkan KWSP telah meluluskan lebih 3.5 juta permohonan berjumlah 1.66 bilion ringgit. Pada minggu ini sehingga 10 Mei 3.7 juta permohonan diluluskan dengan anggaran jumlah terlibat 1.76 bilion ringgit. Selain itu, bagi langkah pengurangan caruman EPF oleh pekerja daripada 11% kepada 7%, jumlah pengurangan caruman yang dianggarkan akan diterima ahli KWSP untuk bulan Mei adalah 954.7 juta ringgit. Ketiga, diskaun elektrik. Berdasarkan tarikh bil terakhir iaitu 30 April 2020, ini daripada Tenaga Nasional, sebanyak 58.3 juta ringgit diskaun elektrik telah diberikan, di mana lebih 84% daripada subsidi elektrik tersebut adalah untuk pengguna isi rumah. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin berkongsi status pelaksanaan langkah-langkah di bawah matlamat kedua prihatin, iaitu sokong perniagaan. Pertama, untuk subsidi upah. Sehingga 10 Mei, 2.1 bilion ringgit telah diluluskan bagi 258,165 majikan yang mewakili 1.9 juta pekerja. Kerajaan berharap agar subsidi upah ini akan dapat membantu syarikat untuk terus mengekalkan seramai mungkin pekerja masing-masing, sekurang-kurangnya sehingga bulan Jun. Ini boleh membantu mengekalkan kapasiti sedia ada, sekurang-kurangnya pada tahap 50%, agar kita bersedia untuk menyusuri gelombang pemulihan ekonomi kelak. Jika kapasiti di tahap yang terlalu rendah, kita perlu membuat peruntukan yang lebih tinggi untuk menambah kapasiti tersebut. Kedua ialah program bantuan majikan COVID-19, ECAP KWSP. Setakat 10 Mei, sebanyak 13,690 permohonan telah diterima dan sebanyak 2,032 permohonan telah diluluskan bernilai 13.4 juta ringgit bagi caruman KWSP majikan. Di sini saya ingin menekankan bahawa bukanlah mudah untuk memproses berpuluh ribu permohonan dan saya mohon sedikit kesabaran dari pihak majikan. Pihak KWSP dan agensi-agensi kerajaan yang lain perlu meneliti setiap permohonan penangguhan caruman KWSP majikan secara case by case. Walaupun pengalaman COVID-19 ini tidak pernah kita alami, ini tidak bermakna kita boleh meluluskan apa saja permohonan dengan sewenang-wenangnya. Yes, unprecedented at times call for unprecedented measures, but it does not mean that we should throw caution to the wind in the process of approving applications. Ketiganya mengenai dana pinjaman mudah PKS ataupun SME Soft Loans Funds. Setakat 10 hari bulan Mei, permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah 4.7 bilion ringgit dan ini akan memanfaatkan 11,975 PKS. Keempat adalah mengenai Geran Khas Prihatin, GKP, untuk PKS Mikro. Minggu lepas saya telah pun mengumumkan bahawa GKP telah dibuka untuk pendaftaran dari 1 hingga 15 Mei. Sehingga 10 Mei, hampir 500,000 permohonan telah diterima. Jika semuanya diluluskan, ini akan melibatkan lebih kurang 1.5 bilion ringgit. Kelima, izinkan saya berkongsi mengenai skim kredit mikro dengan kadar faedah atau keuntungan 0%. Di mana jumlahnya keseluruhannya ni adalah bernilai 700 juta ringgit. Pada minggu ini, di bawah skim kredit mikro BSN, 2,626 permohonan telah diluluskan bernilai 114 juta ringgit. Bagi program tekun pula, jumlah permohonan yang diluluskan ialah 8,562 dengan nilai 72 juta ringgit. Saya berharap skim pinjaman ini dapat dimanfaatkan oleh PKS Mikro dengan sebaik mungkin. Keenam, bagi projek kerajaan berskala kecil, senarai projek yang telah dimuktamadkan bernilai 2.4 bilion ringgit. Kementerian Kewangan telah pun mengeluarkan perkeliling berhubung tata cara perolehan selaras
dengan keperluan PKP bersyarat. Sebagai contoh, dengan keperluan penjarakan sosial, proses cabut undi tidak lagi akan diadakan dalam dewan dengan dihadiri beratus kontraktor, tetapi dibuat di pejabat kerajaan dengan siaran langsung melalui media sosial. Agensi kerajaan yang berkenaan disarankan menggunakan garis panduan baru untuk menyegerakan proses perolehan dan pelaksanaan projek. Seterusnya, saya ingin berkongsi mengenai peruntukan untuk perkhidmatan perubatan dalam usaha menangani COVID-19. Dari jumlah 1.5 bilion ringgit yang telah diperuntukkan, setakat hujung April 2020, Kementerian Kewangan telah meluluskan perbelanjaan berkaitan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan sebanyak 1 bilion ringgit. Antara perbelanjaan utama adalah berkaitan pembelian PPE sejumlah 230 juta ringgit. Bahan saringan dan guna habis 250 juta ringgit. Peralatan termasuk ventilator dan thermal scanner 150 juta ringgit. Dan emolumen kaki tangan kontrak berjumlah 100 juta ringgit. Selebihnya peruntukan akan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan mengikut keperluannya untuk memerangi COVID-19 dalam minggu-minggu akan datang. Saudara dan saudari yang dihormati, alhamdulillah, berkat disiplin rakyat yang bekerjasama dengan kerajaan dalam menangani COVID-19 serta peruntukan kerajaan bagi perkhidmatan kesihatan awam, usaha-usaha Malaysia telah diiktiraf serata dunia. Walau bagaimanapun, sentiasalah berwaspada, and we must never ever let our guard down. Lebih-lebih lagi kerana kita telah membuka semula ekonomi secara berperingkat. Menurut adik saya, bila dia pergi membeli belah baru-baru ni, 5 kedai yang dilawati, maka 5 kalilah suhunya diambil dan 5 kali juga dia perlu mendaftar untuk memudahkan contact tracing jika perlu. Saya memujuknya, tak mengapalah kita susah sikit, asalkan wabak ini dapat terus dibendung dan kita selamat. Inilah norma baru yang kita perlu terima. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Megah merpati lambang keamanan, berkicau indah di pinggir muara. Mandat diberi, usaha dilaksanakan. Moga selamat rakyat dan negara. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan salam hormat. Sama-sama bermuafakat. InsyaAllah kita pasti menang.